رحيم كريم عظيم عليم حليم حكيم متين منان رحمن فتاح غفار تواب رزاق شهيد حسيب اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه لطيف خبير سميع بصير جليل رقيب مجيب غفور شكور ودود قيوم رؤوف صبور مجيد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا هو الملك القدوس الله أكبر الله أكبر يا رحمن ارحم ضعفنا استر عيوبنا الخبير الله أكبر الله أكبر يا معز أعز أمتنا الجليل الله أكبر الله أكبر يا مجيب أجب دعاءنا يا لطيف ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا ألطف بنا رحيم كريم عظيم عليم حليم
منان رحمن فتاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad abdika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Universiti Kuala Lumpur kerana memberi saya peluang untuk berkongsi sedikit tazkirah kepada antum semua. Baik, sebelum saya memulakan tazkirah saya ingin follow, like, share and review Instagram UniKL Mimed, TikTok UniKL Mimed Official, Facebook, Twitter, YouTube Universiti Kuala Lumpur Mimed. Baik, tajuk kita hari ini ialah berkaitan dengan hati. Bab kata pepatah, rambut sama hitam, hati lain-lain. Hati manusia ni kita boleh umpamakan seperti karburator motor. Karburator motor ni apabila dia kotak tak pun masuk air, tak pun termasuk habuk-habuk, dia tak boleh nak menghidupkan motor tu. Sama juga seperti hati kita. Bila hati kita kotak, kita tak boleh nak jalankan kehidupan kita dengan tenang. Kita tak boleh nak hidupkan vibe-vibe yang positif dalam hidup kita. Pernah tak kita dengar selalu orang cakap macam ni, dia tu pakai tudung labuh, tak pakai niqab tapi duk mengumpat orang. Dia tu solat 5 waktu tapi main perempuan. Dia tu sedekah sana sini tapi minum arak. Baik tak ya sedekah? Macam tu. Buat orang yang selalu berfikiran macam ni, saya ada satu kisah daripada Abu Bakar Shibli, dia tokoh sufi, anak murid Junaid Baghdadi. Jadi Abu Bakar Shibli ni pada satu ketika dia sedang dalam perjalanan ke Syam bersama rombongan kafilah. Dalam tengah perjalanan tu, mereka ni dirompak oleh sekumpulan perompak ni, dan perompak tu dia rompak habis semua barangan itu. Antara yang dia rompak tu adalah makanan dan minuman. Jadi apabila makanan tu dikumpulkan di depan ketua mereka, mereka menjamah makanan tersebut, dan Abu Bakar Shibli ni berkata kepada ketua perompak tu, kenapa kamu tidak memakan melainkan ahli-ahli kamu makan? Lepas tu ketua perompak tu jawab, dia sedang berpuasa. Jadi Abu Bakar Shibli tanya yang pelik, macam mana kamu merompak sambil berpuasa? Ketua tu jawab, seseorang itu patut melakukan sesuatu yang akan menyebabkan pintu taubat sentiasa terbuka baginya. Lepas tu, selepas kejadian itu, Abu Bakar Shibli ni berjumpa semula dengan ketua perompak ni di kota Mekah. Abu Bakar Shibli melihat ketua perompak ni memakai ihram dan bertawaf di sekeliling Kaabah. Dan Abu Bakar Shibli menegur ketua perompak itu dan berkata, adakah kamu orang yang sama? Ketua perompak tu jawab, ya, aku orang sama. Lepas tu dia menegaskan bahawa amalan yang berpuasa sebelum ni yang mendorong dia untuk kembali ke jalan Allah. Jadi kita kena didiklah hati kita ni. Jangan kita remehkan perbuatan baik orang
yang kita anggap jahat tu, walaupun sikit pun, kita tak tahu mungkin amalan yang sikit tu menyebabkan dia bertaubat dan kembali kepada jalan Allah. Kita ni di bulan Ramadan ni, kita perlu didik hawa nafsu kita, hati kita, untuk turunkan ego kita, perbaiki diri kita. Rahmat Allah tu luas, terlampau banyak. Nabi kata Allah ada 100 rahmat. Satu rahmat ni bagi kepada umat manusia, haiwan dan lain-lain. 99 rahmat Tuhan lagi Allah simpan pada hari kiamat. Apa yang kita ada sekarang ni cuma 1% saja. Tu pun Allah bagi kongsi semua. Kita pun takkan nak belagak lagi. Allah bagi satu je rahmat. Kita rasa kita ni hebat, kaya, kita berkuasa, tapi Allah hanya bagi satu je rahmat. Kenapa bibir kita bila ucap la ilaha illallah tidak bersentuh dan senang, tak bergerak pun? Itulah rahmat Allah yang paling besar. Di saat sakaratul maut, tubuh kita ni tak boleh buat apa-apa. Hanya Allah bagi pilihan paling mudah untuk hamba-hamba dia melafazkan la ilaha illallah. Allah tak menuntut badan kita untuk sedikit pun, bahkan bibir kita. Ini kerana seseorang yang didatangi sakaratul maut tak boleh nak gerakkan badan dia kecuali lidah dia je. Masya Allah, Allahu Akbar. Sedemikian rupa Allah berikan kemudahan saat hamba dia menghadapi kematian. Yang tadi kita tengok masalah hati, yang dia rasa diri dia lebih banyak amalan daripada orang lain. Jadi berkenaan lagi tentang hati, adakah kita betul-betul ikhlas beribadah untuk dapat redha Allah? Kita penuh semangat berdiri solat malam dengan harapan jodoh kita dapat, kerjaya kita bertambah-tambah, sampai kita lupa mengharapkan ampunan dari Allah. Kita lupa nak mendapatkan balasan syurga, seolah dunia tu lebih mulia. Kita penuh semangat solat duha dengan harapan kita dapat rezeki yang melimpah ruah, kita dapat kereta yang kita idamkan, kita dapat keuntungan berlipat kali ganda. Lepas tu, tanpa kita sedar, semua tu dibandingkan mengharapkan redha Allah. Padahal syurga tak boleh capai tanpa redha Allah. Kita penuh salawat, kita ucap salawat dengan harapan semua benda-benda yang kita nak, kita boleh dapat. Seolah-olah salawat Nabi ni hanya seharga balasan dunia. Padahal itu semua bentuk kerinduan dengan kita harap syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Saya tak bukan bicara pasal hukum ibadah dengan harapan tuntut mendapatkan dunia. Cuma takkah kita takut terlalu melebihkan harapan pada dunia sampai lupa nak mendamba syurga? Tak pun kita memang pura-pura kejar akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Asy-Syura ayat 20, maksudnya, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebahagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya satu bahagian pun di akhirat. Takkah kita takut balasan ibadah kita Allah segerakan di dunia, sehingga tak tersisa lagi ke akhirat kelak? Semoga Allah jaga niat kita selalu, memudahkan segala urusan kita baik di dunia, terlebih lagi di akhirat nanti. Jadi, serba sedikit perkongsian saya pada hari ini. Marilah kita sama-sama perbaiki diri kita. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada saya. Sama-sama kita muhasabah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.